Okay guys, kita balik kepada kisah Kelly. Okay guys, untuk si Kelly ni, ada satu hari ni pada Julai 2011, dekat hostel diorang tu, si Kelly dan Molly kawan dia ni, diorang tengah lepak hostel tau. And time tu tiba-tiba tiba-tiba dekat Santiago kan, tempat hostel diorang tu sedang melalui musim sejuk tau. So diorang pun macam gigil sejuk gila kan. And diorang pun komplain lah sejuk itu ini semua kan. Kena pula hostel tu tak ada heater guys. Tak ada heater, and boleh pula tingkap dekat hostel tu tak boleh tutup rapat tau. Dia macam sentiasa terbuka je. So memang angin sejuk masuk lah kan. So diorang bising-bising lah, weh sejuk lah itu ni semua kan. And time tu si Yusof ni ada dekat rumah. Jugalah. Okay, so dia pun terdengar lah komplainan si Kelly ni. Okay, and dia pun terus dengan baik hati bagi tahu dekat Kelly yang, okay macam ni Kelly, aku ada satu unit kondo dekat area Santiago juga. Apa kata korang stay sana? Aku sewakan kepada korang. And then Kelly macam, banyak betul duit kau ni kan, boleh beli kondo kan, kau dah lah bukan orang Chile kan, kau boleh pula beli property kat sini kan. And then si Yusof pun katalah, oh adalah duit lebih sikit, dia buat investment pelaburan, dekat sana. So bila Kelly dengan Molly pun macam dah semak lah kan, dengan sejuk lah itu ni semua kan, tanpa fikir panjang, terus diorang berikan ataupun bayar dekat Yusof ni duit deposit sebulan berjumlah dalam $1,000 macam tu lah, $1,000. Sebab diorang dah semak dah, diorang just okay lah, dah ada solution ni, kita terus gerak je. So which is bagus lah in a way, betul tak? Tapi apa yang pelik ni kan guys, okay, selepas Kelly dengan Molly dah bayar duit deposit sewa rumah kondo tu dekat Mahir dekat si Yusof ni, untuk beberapa minggu si Yusof ni kan duk delay untuk si Kelly dengan Molly pindah tau. Sebab si Kelly asyik duk tanya lah, bila boleh pindah kan, kita orang dah menyerap dah duduk sini kan. Tapi Yusof macam asyik delay dia cakap lah minggu depan kan. Satu lagi macam menusahkan diorang lah, sebab diorang dah siap packing semua kan. Okay, so bila dah siap packing, tiba-tiba Yusof kata minggu depan lah, diorang pun nak kena packing, unpack balik kan. So macam dah menusahkan orang lain tau. So pada time tu lah si Yusof ni dia tengah duduk dalam bilik tau, dia tengah duduk kira lah duit sewa semua kan. Okay, and pada time tu terkantoi lah, sebab si Yusof ni dia banyak menghutang tau. Dia banyak menghutang dengan kawan-kawan dia dekat hostel tersebut tau. Sebab time tu banyak lah member dia ketuk pintu kan, tanyalah bila nak bayar bagai semua kan. So terkantoi lah dekat Kelly dengan Molly ni juga. So bila member dah macam kena pressure semua kan. So tak lama lepas tu Yusof pun macam, okay macam ni lah, jom Kelly, aku tunjuk dekat kau dekat mana pejabat tanah tu, so that esok kau boleh pergi pejabat tanah tu and ambil kunci kondo tersebut and boleh pindah masuk terus. And dia pun katalah pada masa yang sama, saya nak pergi ambil duit ni, duit yang saya tengah hutang ni kan, saya nak pergi ambil duit tu dekat rumah awek saya. So dekat rumah awek si Yusof ni, dia simpan duit tu dalam sebuah beg tau. So apa Yusof kata, selepas dah ambil duit tersebut tu, dia akan pass kepada Kelly untuk bawa balik ke rumah and bayar balik lah hutang semua kawan-kawan si Yusof dekat hostel ni kan. So pada petang tu jugalah si Yusof dan juga Kelly telah pergi keluar untuk ke pejabat tanah tu tau. Diorang pergi berdua je lah. So si Molly ni tunggu si Kelly dekat rumah. So selepas diorang jalan-jalan tu kan, sampailah dekat pejabat tanah tu. So Yusof kata, ni lah pejabat tanah tu. So esok kau boleh datang sini, ambil kunci, terus caw. Habis cerita kan. So selepas dah tunjuk si Kelly ni kat mana pejabat tanah tu, diorang pun terus beredar pergi untuk mengambil duit hutang tersebut. Okay, so selepas dah ambil duit hutang tersebut tu, si Yusof ni katalah dekat Kelly, macam ni lah Kelly, aku nak belanja kau makan malam lah ni. I will treat you dinner tonight. To celebrate the new condo. Konon lah kan, sebab si Kelly nak pindah masuk. Dia macam, kita celebrate sama-sama lah, okay? Kita celebrate berdua. Member sudah ada lain macam lah punya Romeo lah, tiba-tiba kan. So sepanjang dinner semua kan, dia dah borak semua. And then si Yusof ni tiba-tiba pula member minum 2-3 cawan vodka kan. Which is Kelly macam pelik, dekat hostel kau tak ada pula minum kan, kita orang duk asyik minum arak semua kan, kau tak ada pula minum. Tiba-tiba malam ni pula kan, dia boleh tibai vodka, relax dia kan.
Tapi Kelly macam relax lah, okay? Sebab dalam borak-borak macam tu, dia macam dapat tahulah, dia macam sedar lah bahawa yang baik sebenarnya Yusof ni. Dia niat dia lah kot, dia nak bantu kita semua kan. Sepanjang dah berbulan-bulan dekat Chile ni, dia banyak niat dia untuk membantu. So dia pun rasa macam dah makin okay, dah macam nak rapat lah dengan si Yusof ni. Lepas tu dalam borak-borak tu semua kan, dan habis dinner, tiba-tiba kan si Yusof ni dia cakap dekat si Kelly ni, ada satu rumah yang terbiar yang berdekatan tau. Okay, dia kata kat Kelly, rumah ni kan, kalau kau nak tahu, ada jamban yang disaluti emas guys. Random bro, berborak-borak vodka, pump jamban emas bye. Dia kata ada jamban emas tau Kelly. Rumah terbiar tapi jamban emas, rare tak rare. So Kelly macam jam lah, macam ya betul kau ni kan, aku rasa kau ni mabuk ni kan. So dia pun layan je lah, dia layan. Dia pun macam relax je lah. So dia fikir macam okey lah, jomlah kita try pergi tengok. So konon macam satu exploration lah, okay, untuk mereka berdua pada malam itu. So mereka pun terus pergi ke arah rumah yang terbiar tu. So mungkin dia fikir okey lah, mungkin nak have fun sama-sama kan, nak gelak-gelak ketawa sama-sama kan, which is a very good thing lah kan. So bila dah sampai dekat tempat tu kan guys, dia bukan rumah sebenarnya tau, okey. Dia satu rumah kedai bengkel lah, bengkel tayar tau. Bengkel tayar yang telah dibiar akibat tempat tu dibakar tau. Dah agak rentung lah bangunan tu. So bila dah sampai kat sana, si Yusof ni kata dekat Kelly, dekat dalam ni lah yang ada jamban emas tu Kelly oi. Jangan main tempat ni, rare, jom kita try masuk. Mereka pun masuk guys, terus masuk dekat bangunan bengkel tersebut. So bila dah masuk dekat bengkel tersebut kan, si Kelly ni dia macam tengok lah sekeliling bengkel tu kan. Memang hitam lah kan, dinding semua hitam, berabu semua kan, jelah bekas terbakar semua kan. Okey, memang kotor lah. So Yusof pun terus masuk ke dalam bengkel tu. Dekat hujung bengkel tu ada macam bilik tau, bilik belakang lah dia kata. So dia kata kat Kelly, aku rasa kat dalam bilik ni yang ada jamban emas tu tau. So Kelly pun macam okey lah, kau pergilah tengok kan, aku tunggu kat luar ni. So dia tunggu, dia macam tengok lah kulu kilir semua kan, tengok atas bawah kedai bengkel tu kan. And then tak lama lepas tu, si Yusof keluar daripada pintu bilik tu tau. Dia kata, Kelly, aku dah jumpa dah jamban emas tu. Meh lah tengok. So okay, si Kelly pun tengok. And then Kelly macam, alang kau ni sembang lah, itu bukan jamban emas, itu jamban biasa dia pun. Dia pun macam gelak-gelak kan. So Kelly pun macam, dah lah, kau ni kan membongak kan. Okey lah, aku nak balik lah. So okay, Kelly pun dia nak balik. Dia pun pusing lah, dia pusing berjalan ke arah pintu keluar bengkel tu. So sambil dia jalan keluar kat pintu bengkel tu, tiba-tiba guys, si Yusof jerit tau. Dia jerit, hey Kelly. Belum sempat Kelly nak pusing guys, kepala dia dihentak dengan batang besi guys daripada Yusof. Yusof pukul kepala dia. Kelly terus jatuh rebah guys. Jatuh rebah memandang ke atas lah. So bila once Kelly jatuh tu, Yusof terus lompat ke atas dia and cekik dia guys. Kau bayang badan sebesar si Yusof tu duduk atas Kelly and cekik dia sampai Kelly tak sedar guys. Kelly cuba untuk lawan balik tapi terang-terang tak boleh lah sebab Yusof ni lah, tengoklah badan dah tegap gila kan. Dia kena cekik sampai dia tak sedar diri. Member terus padam. Cuma tak tahulah berapa lama selepas itu, nasib baik member tak mati Kelly akhirnya tersedar. Member terjaga daripada pengsan. Nasib baik memang pengsan je tau. So lepas dia sedar tu, dia macam nak bangun lah. Dia nak bangun tapi dia tak boleh bergerak guys. Dia langsung tak boleh bergerak tau. Sebab Yusof telah ikat kaki dengan tangan dia and balut si Kelly ni dalam kain tapelin guys. Kain tap tu, kain yang orang pakai untuk construction semua kan, kain biru tu kan. Yusof balut dia Yusof balut Kelly dalam kain tu and timbus dia dengan habuk-habuk pasir mana dia jumpa kan. Dia letak atas Kelly guys. Dia macam ibarat nak bury alive si Kelly ni. Letak, dia tuang semualah minyak-minyak hitam semua kan. So that tak ada siapa yang boleh jumpa Kelly guys. Bapak mental bye. So pada time tu kan, selepas si Yusof dah buat semua benda tu, Yusof terus belah. Dia terus belah, Kelly tinggal berseorangan dalam bengkel yang terbiar guys. Siapa nak jumpa? Okey, lepas tu kan guys, apa yang tak boleh belah kan? Okey, time tu dah dekat tengah malam tau. Dekat hostel dorang tu,
si Molly tengah lepak dalam bilik tau. Tiba-tiba salah seorang daripada roommate dia ketuk pintu tau. Ketuk pintu si Molly tau. And then Molly macam pelik lah. Siapa pula ni kan nak ketuk pintu aku tengah-tengah malam buta ni kan. So dia pun buka pintu. So bila dia buka pintu tu adalah roommate dia, seorang lelaki yang bernama Ed tau. Okay. Tapi apa yang tak boleh belah is sebelah Ed tu Yusof guys. Yusof diri sebelah Ed and Yusof tanya dekat si Molly ni, Molly, kau ada nampak tak si Kelly ni? Dia dah tak balik pada pukul berapa dah ni? Kita dah mula risau dah ni pasal pasal Kelly ni. Melly pula. Molly pun macam pelik lah, macam tak tahu kan. So si Yusof ni pun dia explain dekat si Molly yang tadi memanglah kita keluar berdua, tapi selepas dia dah ambil duit tu, kami beredar berasingan. Tak tahulah, mungkin dia pergi minum ke lepak bermana kan. Tapi mana je ni? Kita dah mula risau dah ni. Macam apa tak boleh belah asal member berlakon macam wajak siap. Tapi apa yang epic guys, macam biasa bila benda nak jadi mesti benda terjadi guys. Tak lama lepas tu dekat depan rumah Kelly balik berjalan kaki guys. Kelly balik berjalan kaki and masuk ke halaman rumah hostel mereka tu. Dengan keadaan ialah injured teruk, gila teruk kan. Dan yang lagi best, orang yang pertama Kelly nampak bila dia dah masuk ke kawasan hostel tu adalah Yusof. And then time tu guys, Yusof gila lah, terus menjerit dekat Kelly. Kelly, apa dah jadi kat engkau ni kan? Apa ni? Kita orang risau gila dekat engkau kot. Apa dah jadi kat engkau? Mana kau pergi? Member berlakon guys. Korang hajar sikit mangkuk ayu ni. Dia kata kita orang risau gila dekat engkau nak. Janganlah buat macam ni kan. So time tu Kelly dalam keadaan kekotoran, mata dia dah merah gila sebab minyak hitam semua dah masuk. Dia pun cakap dekat Yusof, sanggup kau buat macam ni dekat aku Yusof? Why? Kenapa kau buat macam ni dekat aku? Aku nak kau belah daripada aku sekarang ni. And Kelly pun terus lari ke arah Molly and terus peluk dia. Time tu kecoh lah, ramai kat depan pintu kan. Molly ada, Ed ada kan. So Kelly pun terus peluk Molly. And then yang tak boleh belah kan, mangkuk ayun tu tiba-tiba dia macam cakap lah, apa pasal Kelly cakap macam ni kat aku ni? Apa yang aku telah buat? Aku tak ada buat apa-apa pun. Kalau aku kat situ aku dah shoot kepala dia bye. Okay, kau hajar shoot je ni kan. And then pada time tu si Molly pun terus bawa Kelly naik ke bilik and nak mandikan je lah, nak cuci sebab kotor gila buat Kelly kan. Okay, so dalam duk mandi-mandikan si Kelly ni, Molly terkejut guys. Alangkah terkejutnya bila dia nampak satu luka yang dalam dekat kepala si Kelly guys. Member terkejut and macam dalam gila dengan berdarah semua kan. Dia tak tahu whether itu nampak dia punya tengkorak ke, dia punya otak ke. Member terus cuak guys. Okay, so dia pun terus call taxi and mereka terus pergi ke hospital. So apabila mereka dekat hospital tu, si Kelly ni dia punya luka dia semua telah dijahit and agak teruk lah doktor kata, and dia punya tengkuk pun cedera parah tau. Dia punya cedera parah tu sampaikan Kelly ni bila dia muntah keluar darah tau. So itu telah menunjukkan betapa teruknya dia telah dicederakan oleh Yusof. So dekat situ Molly pun inilah dia temanlah si Kelly dekat hospital. Dia bermalaman dekat hospital and pada time tu si Kelly ni pun ceritalah segalanya dekat Molly. And Molly obviously lah dengan serta-merta dia percayakanlah dekat kawannya ni kan. So pada keesokan harinya Molly terus buat police report guys, which is bagus lah. Kawan baik dia terus buat police report, bagi tahu lah itu ini semua kan. Dan polis pun datang ke hospital untuk tengok keadaan si Kelly. Dan apa yang tak boleh belah kan, bila polis tengok keadaan Kelly tu, dia kata, keadaan Kelly ni tak adalah sebegitu teruk macam kita sangka. Kalau tak teruk macam ni, kita tak boleh buat apa-apa tindakan. Kepala otak dia bye. Member dah nak mampus kot, dah kena pukul dengan besi, dah kena tanam hidup-hidup bye. Kau boleh kata tak elok. Bebal jugalah polis sana So Kelly dengan Molly pun macam jam guys, jam gila tau. So mereka pun telah decide untuk pulang ke hostel itu and tidurlah ke hostel tu pada malam tu kan. Okay, so pada esok paginya guys, bila mereka turun ke kawasan dapur hostel mereka tu, mereka terjumpa satu nota yang telah ditinggalkan oleh Yusof. So dalam nota tu berkata yang dia telah pulang ke Denmark sebab salah satu daripada ahli keluarga dia telah meninggal dunia pada pagi itu juga. Macam dan je kan. Cuma pada time tu, kisah ataupun kes si Yusof ni memang dah tersebar luas lah di merata negara tersebut. So aku rasa from there Yusof macam, aku tak tahulah, mungkin dia takut lah mungkin dia nak cuba lari kot aku rasa sebab dah kecoh lah, yelah dah buat police report semua kan. Kemudian seorang peguam yang bernama Rocio Berrios Ibanez, time tu
kisah ataupun berita si Yusof ni dah tersebar. So dia pun dah tahu dah apa yang telah terjadi kepada si Kelly ni. So dia pun kontak si Kelly ni, and Rossio ni telah offer untuk menjadi peguam bela Kelly. So selepas mereka dah bersetuju, Kelly pun macam lega lah ada orang hendak menjadi peguam dia kan, untuk settlekan masalah ni kan. Rossio tanpa memasa terus menjalankan tugas dia guys. Dia terus membuat siasatan dan juga menyebarkan berita berkenaan dengan Yusof ini. Dia pun menyebarkan lah, bagitahulah apa yang telah terjadi kepada Kelly, sampaikan kepala dia dah macam kena kokak, and then mata dia merah sampai member muntah berdarah semua kan. Okay, so time tu memang dah kecoh lah, semua orang dah tahu lah pasal kisah Yusof ni. And si Rossio ni juga telah approach semua pihak-pihak yang berwajib untuk mendapatkan warrant tangkap ke atas Yusof Khatir. Cuma malangnya pada time tu Yusof ni dia telah berjaya untuk membebaskan diri. Macam dia kata tadilah, dia nak pulang ke Denmark. Cuma apa yang bagus lah untuk Rossio ni kan, dia still persistent, dia non-stop membuat kerja dia tahu. Okay, so dia pun dah macam tadilah, dia dah spread the news yang si Yusof ni bahaya kan. So muka Yusof ni dekat media semua dah terpampang sini sana tahu. Okay, muka Yusof dan juga muka Kelly tahu. So orang dekat sana dia nak aware, dia nak alertkan orang dekat sana yang bahawa Yusof ni adalah seorang yang berbahaya. Dan kemudian Rossio pergi ke hostel mereka and interview seko-seko and tanyalah berkenaan dengan si Yusof ni. Dan pada time tu aku rasa nasib memang menyebelahi si Rossio ni, sebab dekat situ dia dapat tahu yang si Yusof ni dia tak ada pasport guys. Dia tak ada pasport, macam mana dia nak caw daripada situ, betul tak? And pada time tu juga dia fikir macam member tak ada pasport and dekat rumah tu tak banyak duit tau. So dia fikir macam si Yusof ni dia mesti sedang mencari duit dalam keadaan yang terdesak, dan itu mungkin akan mengambil dalam beberapa hari. And pada time tu si Yusof ni dah jadi macam a wanted man lah. Okay, si Rossio ni dah beritahu semua orang. So dalam segala news berita pasal Yusof yang tersebar, berita tu pun sampailah kepada Carlos Medina. So Rossio ni pun telah kontak Carlos Medina dan mereka membuat keputusan untuk berjumpa, untuk bekerjasama berkenaan dengan kes Yusof ini. So selepas mereka dah exchange maklumat antara satu sama lain, and pada time tu juga Rossio baru dapat tahu berkenaan dengan serangan Yusof ke atas Dominic yang tak jauh beza dengan serangan Yusof ke atas Kelly. So member macam lagilah macam, aku nak bagi settle mangkuk ayam ni So member lagi go all out guys untuk bantu Kelly dalam kes ini. So diorang pun cubalah brainstorm untuk kumpul seberapa banyak maklumat yang boleh, dan juga mereka pun fikirlah macam mana nak pancing si mangkuk ayam ni tau. And pada kemudiannya mereka dapat satu idea di mana mereka akan offer sejumlah duit kepada si Yusof ni, sebab dia tahu Yusof ni tengah terdesak, tak ada duit untuk belah daripada negara tersebut tau. Okay, dia tahu dah Yusof tak ada pasport, duit tak cukup, si mangkuk ayam ni masih ada kat Chile lagi. So mereka decide macam okey lah, kita try pancing ni dengan duit. So mereka keep on siasat sini siasat sana kan, nak cari ada tak sesiapa yang kenal dengan si Yusof ni kan. Okay, so mereka berjaya kontak satu wanita ni guys. Wanita ni merupakan seorang kawan kepada Yusof. So si Rossio ni kontak dengan wanita tu kan, nak cerita itu sini semua kan. And obviously wanita tu pun mestilah tahu pasal si Yusof ni, sebab dia punya muka dah terpampang semua dekat media berita semua kan. Okay, so perempuan ni pun terus setuju guys untuk bekerjasama untuk memerangkap Yusof. So apa yang telah dibuat oleh wanita tersebut, dia pun Minah ni pun terus kontak si Yusof ni. Dia email tanya apa khabar semua kan. Tapi kejap deh guys, si Yusof ni terus bagi tahu si perempuan tu kan, si kawannya ni, yang dia tengah tak ada duit. And dia nak pinjam sikit duit daripada si perempuan ni. And jumlah dia bukannya sikit tau guys. Okay, dalam 20,000 jugalah. So okey lah, obviously perempuan tu mestilah setujulah nak bagi duit tu dekat si Yusof ni kan. So si kawan si Yusof ni pun mestilah dah kontak dengan si Rossio ni kan. And then si Rossio ni bagi tahulah dekat si Carlos ni, mereka nak kena make sure yang si Yusof ni kena ada di lokasi tersebut pada masa itu, so that dia boleh kontak polis untuk standby. Cuma kan guys, si Yusof ni kan dia bijak juga tau. Okay, tak tahulah whether dia sedar ke tidak si ada planning untuk tangkap dia ke apa kan. Dia kata dekat kawan dia, macam mana kau nak bagi aku duit sebab aku tak ada pasport tau. So kalau kau nak transfer dekat aku tak boleh nak keluarkan duit, sebab diorang takkan bagi duit tu dekat aku sebab aku tak ada pasport. So kau nak kena transfer duit tu dekat kawan aku. Ada je guys, member ada je kabel guys. Aku tak tahulah si Yusof ni Okay, so dia pun bagilah nama dekat kawan dia tu. So perempuan tu pun okey lah. Okay, macam ni lah, aku
hantar duit ni dekat kawan kau tu. Okay, so kawan si Yusof ni, dia seorang lelaki Cina tau. Okay, seorang lelaki Cina yang muda duduk dekat Chile tu tau. And nama lelaki tu adalah Chia Min Lin. And tak ada siapa tu kenal lelaki tu tau. So macam lain macam kabel si Yusof ni dekat sana tau. So fine, okay, bila perempuan tu dah transfer duit kepada si Chia Min Lin ni, so Chia Min Lin ni pun pergilah ke ATM yang berdekatan. And pada time tu Roger pihak polis untuk standby dekat lokasi ATM tersebut tau. So once Chia Min Lin tu dah sampai dekat ATM tersebut, dia datang dengan kereta tau. Okay, and polis dah standby guys. Polis dah standby and polis nampak yang Chia Min Lin ni bukan keseorangan tau. Okay, dia datang bersama Yusof guys. Okay, Yusof duduk sebelah Chia Min Lin dalam kereta tersebut. So Chia Min Lin ni pun turun kereta pergi ke arah ATM. Dia pergi ke arah ATM, dia pun berjaya keluarkan duit yang 20,000 yang si Yusof ni minta. Okay, and then dia pun patah balik ke arah kereta. Dia pun pergilah ke arah Yusof kan. Yusof duduk dekat passenger seat. So dia pergi ke arah Yusof pun turunlah pada kereta. So Yusof macam, okay, cantik, aku dah dapat duit ni, aku dah boleh caw dari sini ni, aku dah selamat dah ni kan. Okay, so dia pun ambil lah duit daripada Chia Min Lin. Cuma pada time tu guys, once dia dah ambil tu, polis dah standby, semua pihak polis terus terjah ke arah Yusof. And finally, Yusof ditangkap. Kemudian pada Jun 2012, pembicaraan kes itu pun telah dijalankan, and boleh dikatakan pembicaraan kes ini mengambil masa yang agak lama tau. Okay, sebab diorang make sure segala bukti-bukti itu cukup untuk mendakwa si Yusof ni bersalah. Dan pada akhirnya pihak hakim telah membuat keputusan untuk mendakwa Yusof ini bersalah atas percubaan untuk membunuh Kelly. Dan Yusof ni pun telah dikenakan penjara. Okay, dia telah dipenjarakan untuk selama 600 hari. Aku macam rasa lain sikit lah kat sini 600 hari guys dia dipenjarakan. Tak sampai 2 tahun mat member kena penjara. Tak macam ringan sangat ke? Apa kau rasa So selepas Yusof telah menjalankan hukuman penjara dia tu, okay, dia pun telah dihantar balik ke Denmark. And dekat sana pun dia pun kena hukuman penjara guys atas segala jenayah dia yang sebelum itu. And selepas dia dah jalankan hukuman penjara tu, member pun dibebaskan juga guys. Member dibebaskan. So once dia telah dibebaskan, dia pun pergi ke Costa Rica. And dekat situ dia masih lagi guys, dia masih lagi menjalankan aktiviti scam dia guys. Member tak serik-serik weh. Aku tak faham lah Mangkuk Ayun ni Ada orang yang macam ni tak? So selepas dia dah menjalankan segala scam-scam dia tu, akhirnya dia telah ditangkap juga guys. Cuma yang tak boleh belanya, dia dibebaskan atas sebab bukti yang tidak cukup. Kekurangan bukti untuk menunjukkan si Yusof ni bersalah. So because of that, semua yang terlibat dengan pencarian dan juga penangkapan si Yusof ni, mereka betul-betul sebarkanlah pasal Yusof ni untuk mengalertkan semua orang yang nak bagi tahulah Yusof ni adalah seorang yang teramat berbahaya. And apa yang lagi menakutkan guys, Yusof ni didapati yang dia masih lagi berada di luar sana. And yang lagi menakutkan is, tak ada siapa tahu dekat mana dia berada sekarang. Okay guys, so itulah episode 3 untuk The Worst Roommate Ever. Panjang sikit lah kisah kali ni Okay, sebab cerita dia kan, aku boleh katakan agak straightforward lah, tetapi dia punya details untuk cerita ni menarik guys. Okay, aku tengok pun layan lah, aku tengok sampai 2 kali so lagi-lagi lah nak Mangkuk Ayun ni agak kurang ajar aku macam tak puas hati je tengok muka ni kan. Okay, kesian tu dekat mangsa-mangsa dia kan. So yeah, and apa pendapat korang untuk kisah kali ni Kalau korang enjoy dengan konten aku kali ni, aku nak cakap thank you so much for your support, and aku nak cakap minta maaf atas segala kekurangan dalam konten ini. And pasal kisah ni, kalau korang nak cakap apa-apa kau boleh tinggal dalam chat box, dalam komen ke apa sebab banyak orang kata apa persoalan tau. Okay, bagi aku macam tak settle lagi kira dia dia settle tak settle lah, macam tu lah. Okay, so yeah, I will see you in the next video. Jangan lupa subscribe kepada channel aku, and jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa cakap, yang penting korang happy. And yang paling penting is please stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum.
Bye-bye. Ditaja oleh Persekutuan Persatuan Chile tau. Ya aku ni aku memang sebat ke So organisasi Fulan. Okay. Macam nak warm up marathon tu. Rosio tanpa membuang masa telus.